Penonton semua, kita ada soalan daripada penonton kita yang sedang telefon pada saat ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azam dan juga Ustaz Muhammad Sukri Yusof yang dihormati lagi dimuliakan. Saya Omar bin Abdul Majid daripada Pelda Cini Timur, Pekan Pahang. Silakan Tuan Omar, soalan aja. Lama tak jumpa. Ya, lama tak bercakap dengan Da'i Azam kita. Selamat puasa kepada Da'i dan juga Ustaz ya. Ini soalan saya Ustaz mengenai tajuk kita, hikmah berbuka dan nikmat bersahur. Biasalah Ustaz Da'i ya, kita kalau berbuka tu memanglah semua orang seronok, suka sangat, makanan penuh di atas meja. Permasalahannya begini, masa sahur ini. Sahur ini seolah-olah kita kata semua orang malas bangun. Termasuklah saya sendiri Ustaz dan Da'i. Dan ada juga yang beranggapan bahawa sahur ini sebagai satu paksaan pula. Apa soalan saya? Bolehkah kita menganggapkan sahur itu sebagai paksaan dalam agama? Dan apa pula pandangan Ustaz dan juga ni Ustaz mengenai perkara ini? Apakah ini boleh kita beranggapan begini dan salah ataupun berdosa kita beranggapan begini, Ustaz dan Da'i? Itu je soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar, insya-Allah. Soalan yang menarik tu Ustaz. Jadi adakah kadang-kadang kita ni seronok berbuka Ustaz? Memang kita tahu ada hadis Nabi antara dua kemudian orang puasa adalah buka dan ketika bertemu dengan Allah kita seronok buka. Jadi sahur ni takut dirasa terpaksa pula Ustaz. Sebab nak bangun tu. Jadi bagaimana tu Ustaz? Salah ke tak salah? Sangka itu paksaan sebenarnya. Silakan. Justru itu dalam syariat ni kita sebut di awal pertemuan kita tadi ada maqasid, ada matlamat, ada hikmah. Tidak ada dalam ibadah ini suruhan Allah, larangan Allah, tak ada hikmah. Tapi tiba-tiba orang kata, saya cari dah tak jumpa hikmah. Maknanya sebab tahu awak tak jumpa. Bukan hikmah tak ada. Hikmahnya kena ada. Cari, Ustaz, awak tak jumpa. Masya Allah. Maknanya cari itu berdasar menghimpun balik ayat-ayat Quran, tengok hadis Nabi, tengok sirah Nabi sehingga kita jumpa hikmah. Begitu juga sahur tadi. Sahur itu pasti ada hikmah. Yang jelas sekali ada keberkatan. Itu janji Rasulullah SAW, janji manusia yang paling benar iaitu Rasulullah SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kamu bersahurlah sebab pada sahur itu barakah. Ada keberkatan, ada kebaikan jika kamu bangun bersahur. Apa kebaikannya? Banyak. Banyak Ustaz. Kurang-kurang kita dah boleh tahajud. Subhanallah. Kurang-kurang kita boleh baca Quran. Mungkin kalau tak bangun sahur, mungkin payah. Betul. Kurang-kurang boleh pergi solat jemaah subuh. Jadi itu kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi bila kita faham hikmah, bila kita faham maqasid, tak timbul kita merasa ianya satu paksaan. Tapi kita seronok. Betul. Sebab kita seronok, kita faham sama ada bersahur ke, sama ada berbuka ke, ataupun di antara bersahur dengan berbuka yang kita buat, amalan-amalan yang kita buat sepanjang itu, pasti ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada kita. Kerana kita tak nak menjadi manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar wa rubba sha'imin hazzuhu min siyami al-ju' wal atash atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berapa ramai orang yang bangun waktu malam, dia dapat bangun malam je. Dia buat, mungkin dia tak buat kerana Allah, rasa terpaksa. Itu yang dibayangkan oleh Nabi SAW. Dan berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat puasa, melainkan lapar dan dahaga. Sebab banyaklah yang menyebabkan terbatal pahala puasanya. Itu yang kita cuba dalam pertemuan kita pada pagi ini untuk melihat dari sudut berbuka, dari sudut bersahur itu ada kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi maknanya Ustaz, kalau kita mengetahui kelebihan-kelebihan dia, kita tidak akan rasa terpaksa Ustaz. Betul. Kita akan rasa seronok bahkan nak lakukan perkara itu. Masya Allah, itu antara motivasi kita untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan ini, insya Allah bulan pesta ibadah.